Okay, so hari ni kita nak belajar force. Kepada kalau ada yang form 5 yang join, okay, so form yang kita belajar hari ni fokus dia lebih kepada KSSM punya syllabus. Sama je, cuma untuk KSSM, okay, yang bahagian force ni untuk form 4 diorang kurang sikit berbanding sebab nanti diorang akan sambung pasal force dekat form 5. Kiranya benda yang budak form 5 sekarang belajar untuk form 4, force tu, diorang bahagi dua. Jadi ada benda yang saya cover hari ni, kalau form 5 belajar hari ni, dia kiranya maklumat ni tak lengkap lah. Dia ada lagi separuh yang form 4 tahun ni tak belajar. Okay, tak apalah. Point dia adalah, tapi dia still sama, cuma kurang banyak berbanding yang korang belajar tahun lepas. Okay, so anyway, marilah kita start. Okay, topik ni pendek je. So kita tengok, kalau macam saya rasa cepat je kita habis, maybe boleh masuk weight sekali. Tapi kalau tak, kita habis kat force lah. Right, so macam biasa kalau ada apa-apa nak tanya semua boleh type. Lepas tu kalau saya tanya soalan, korang boleh jawab dekat chat juga. Okay, alright, kita start Okay, so force bahasa Melayu dia adalah daya. Okay, so force bahasa Melayu dia adalah daya. Okay, dia punya definition adalah rate of change of momentum. Okay, untuk masa sekarang ni sebab saya tak cover momentum hari ni kan, just ambil je dulu. Definition force adalah rate change of momentum. Okay, ataupun daya lakukan perubahan momentum. Okay, so sekarang ni daya, sebenarnya kita tak nampak tau daya. Yang macam kita tak ada macam wah besarnya, kita tak nampak daya tu. Okay, kita tak nampak wah besarnya daya tu, tak. Tapi yang kita nampak adalah kesan daya. Okay, maksud saya adalah contoh, katakanlah ni adalah lantai. Okay, dekat atas lantai tu ada sebuah kotak. Okay, so sekarang ni katakanlah korang sepak kotak ni. Mula-mula kotak tu tak bergerak tau. Okay, kotak tu tak bergerak. Tapi bila korang sepak, kotak tu akan bergerak. Ni kaki by the way. Okay, so bila korang sepak, kotak tu akan bergerak. So pergerakan tu adalah kesan daya. Jadi kaki korang sebenarnya bagi daya dekat kotak tu. Okay, so kita nampak kotak tu bergerak sebab pergerakan tu adalah kesan daya. Okay, so ada yang tak dengar ke? Yang tak dengar tu, cuba korang tengok dekat ikon kat bawah tu, connect audio. Mestilah dia tak dengar kan? Apa point saya cakap? Okay, jap. Wow. Okay, so berbalik kepada tadi, daya adalah kesan daya yang kita boleh nampak. So maksudnya bila kotak tu tiba-tiba bergerak, kita tahu ada daya dekat situ. Alright, itu satu. Satu lagi adalah kotak ni mula-mula bentuk dia petak. Cantik je. Okay, tiba-tiba korang pijak kotak tu. Okay, so bila kita pijak kotak ni, kotak tu daripada cantik bentuk petak, dia akan kemik-kemik. Okay, so dalam kes ni, kesan daya yang kita dapat adalah bentuk dia berubah. So dua kesan daya adalah yang pertama, dia memberikan pergerakan. So dia mengubah pergerakan. Change movement. Okay, satu lagi dia adalah dia change shape. Change shape sebab bila korang pijak kotak tu bentuk dia berubah. Change movement adalah sebab mula-mula dia tak gerak. Lepas tu dia bergerak. Alright, so itu adalah cerita pasal force dan juga dia punya effect of force. Okay, dan so sekarang ni dalam kes ni formula yang korang belajar adalah F sama dengan M darab A, di mana F is the force, okay, ataupun daya, M adalah mass ataupun jisim, A adalah acceleration ataupun pecutan. Okay, so F ni adalah force kan. So kalau korang nak ingat dia punya formula, dia punya unit, just tengok A, the unit for A is acceleration kan. So ms negatif 2. M adalah kg. Alright, so bila kg kita times dengan ms negatif 2, kita akan dapat kg ms negatif 2. So ini juga adalah sama dengan Newton. Alright, so ini sepatutnya korang dah belajar dalam chapter 1. So sebenarnya tak kisah pun kg ms negatif 2 ataupun Newton, dia basically adalah benda yang sama. Alright, so point dia adalah F sama dengan MA. Okay, so saya teruskan dulu. Dekat sini, korang try jawab soalan ni sekejap. Guna formula yang kita baru belajar tadi. Keluarkan satu-satu information.
Okay, jangan lupa ya unit. Ingat ya, fizik tak ada unit salah lah. Alright. Okay, so jom kita buat sama-sama. So mostly dah betul dah. So senang kan? So dalam kes ni, katakanlah korang tak tahu sebenarnya kena pakai F sama dengan FA. So apa yang korang boleh buat sebenarnya adalah first, keluarkan information dulu. So dalam kes ni, first dia ada a student kick a ball with the force of 10 Newton. Okay fine, so F is 10 Newton. Lepas tu dia punya acceleration is 50. So cari M. Okay, so F sama dengan, daripada 3 ni, kita dah belajar, kita dah tahu formula dia adalah F equals to MA. So F adalah 10, M yang kita nak cari, A adalah 50. Okay, so gerakkan M adalah 10 bahagi dengan 50. So dapatlah 1/5 ataupun 0.2 kg. Dan itu je cerita dia. Alright, so ini adalah simple, paling senang dia boleh bagi. Inilah question untuk formula force. Okay, so yang ni okay tak? Faham ke? Alright. So, saya proceed dulu Saya proceed, saya padam sekejap. Okay, now. What? Okay, so dekat sini, ini adalah contoh question yang tak perlukan calculation tapi perlukan formula. Maksudnya bila korang tahu formula, korang boleh jawab soalan ni. Tapi dia tak perlu kira-kira. Cuba try jawab jap. Anggap soalan ni 2 markah. Markah pertama adalah untuk markah pertama, pasal jawapan dia adalah lori ataupun basikal. Maksudnya yang mana mempunyai pecutan yang lagi besar, force yang lebih besar, daya yang lebih besar. Okay, markah korang yang kedua adalah explain. Maksudnya macam mana korang tahu itu jawapannya. Alright, so kebanyakan korang dah jawab pasal petak lori kan? Okay fine, jangan lupa dia punya explanation pun kena ada juga. Saya bagi lagi 30 saat. Type, jawab. Okay, so sementara tu yang tengah berfikir tu boleh fikir dulu, tapi saya bagi cara nak jawab dia. Mostly korang betul. Okay, so F, kenapa saya kata kita kena pakai formula dalam ni? Okay, so kita pakai formula walaupun tak ada calculation, tapi kita gunakan formula tu sebagai kita punya guide. Okay, so we use the formula as our guide. So our formula is F equals to MA. Okay, ni sepatutnya korang belajar. Kalaulah sekarang ni dia kata same acceleration. So same acceleration kita dah tak tengok A dah. Okay, so sekarang ni kita punya tengok relationship between F dengan M. Okay, so kalau korang tengok dekat sini dia sebaris kan? So if sebaris meaning dia directly proportional. Okay, ataupun berkadar terus. So bila berkadar terus maksudnya bila seorang naik, seorang lagi pun naik juga. So dalam kes ni M naik kan? Kita nak larger force. Okay, daya yang lebih besar. So bila nak daya yang lebih besar maksudnya M kita pun has to be higher. So dalam kes ni lori dengan basikal,
lori punya M is higher. So M lori lagi besar daripada M basikal. So F lori lagi besar daripada F basikal. Okay, so ada juga yang jawab, I mean like dari segi logiknya betul. Okay, tapi sebab korang nak jawab exam tau, so exam dia ada cara dia. So dalam case ni, kita gunakan formula F equals to MA. So bila M lagi besar, F lagi besar. Okay, so dalam ayat explanation korang kena kaitkan antara F dengan M. Okay, so faham ke yang ni? Okay, by the way untuk kelas-kelas yang sebelum ni, saya dah cakap sebab faham tu macam panjang nak type. So kalau saya tanya faham ke tak, korang boleh je type F. Maksudnya saya faham lah yang korang faham. Alright, okay, panjangnya faham dia. Okay, yes. Anyway, kita padam dulu. Okay, next. Okay, so dalam case ni lebih kurang macam tadi tapi dia ubah sikit. So kali ni buat ikut yang saya cakap tadi. Guna formula F sama dengan MA. Okay, try. Sebenarnya kan kita dah habis tau belajar untuk force. Ini je yang korang belajar. Cuma kena belajar macam mana nak manipulate the unit. Sebaik-baiknya jawapan tu bagi je dalam point form. Dalam question ni saya nak bagi tahu tidak ada calculation juga. Walaupun ada nombor, dalam ni tak ada calculation. Okay, saya nak minta korang explain tanpa calculation guna formula ni. Macam saya ajar tadi. Try. Okay, jangan lupa explain dia minta explain your answer. Okay, right. Sambil-sambil tu korang teruskan menaip kan. Alright, so dalam case ni macam saya kata tadi F equals to MA kan. Question dia kata 100 force was exerted, meaning force dia sama. So kita dah tak tengok force dah. Okay, so sekarang ni kita tengok M dengan A. So which one has greater acceleration? So A kita nak lagi besar. So bila kita nak A lagi besar, meaning M dia kena lagi kecil. So in this case M yang ini yang lagi tinggi dia punya acceleration. So the answer should be which one will move at a greater acceleration? Ball A. Why? Because it has lower mass. Kerana ia mempunyai jisim yang lebih kecil. Alright. So untuk slide ni faham ke? Yes. Okay, so saya padam. Kita buat next slide Okay. Yang ini, the idea is the same.
Saya tahu soalan ni nampak lebih kurang tapi korang kena betul-betul pastikan korang boleh jawab soalan-soalan macam ni. Okay, question kat sini dia lebih kurang tapi ditanya yang mana bila dilanggar dinding, laju dia lebih tinggi. Okay, kali ni dia tak tanya, dia tak directly tanya benda yang ada dalam F, M dengan A. Dia tanya V. Okay, so dalam ni yang mana satu jawapan yang sepatutnya? Okay, so question dia adalah basically yang mana akan hit the wall with greater speed. Okay, so dalam kes ni 100 Newton force, F sama. Okay, so sekarang ni F sama dengan MA, so F adalah sama. Okay, so sekarang ni dia nak speed. Speed bergantung pada A kan? So greater speed ini A kena lagi besar. So if you want bigger A, M kena lagi kecil. So hati-hati, tak saya faham korang faham benda ni, cuma kena hati-hati cara jawab sebab contoh bila korang nak jawab benda ni, kaitkan antara M dengan A, lepas tu kaitkan dengan V. Maksud saya, the answer adalah A. Okay, kenapa A? Because it has less mass. Okay, sebab mass A kurang daripada mass B. Okay, tu pertama kan. Lepas tu bila mass A kurang daripada mass B, acceleration A lagi besar daripada acceleration B. Jadi VA lagi besar daripada VB. Korang tak boleh kata daya A lagi besar dari daya B sebab daya adalah sama. Okay. Alright, so faham tak macam mana apa maksud saya dekat 3 point ni? 3 benda ni yang korang kena bagi tahu. Yang pertama pasal MA lagi kecil daripada MB. Lepas tu acceleration A lagi besar daripada acceleration B. Lepas tu velocity A lagi besar daripada velocity B. Ya, pecutan besar, hal laju pun besar. Sebab ingat kalau korang ingat pecutan, okay, sekejap saya padam ni. Pecutan formula dia adalah V minus U divide by T. So makin besar A, makin besar V. Sebab bila dia memecut, maksudnya hal laju dia meningkat dengan lebih cepat. Okay, jadi by the time dia orang sampai, dua-dua akan sampai tapi A dia punya hal laju lagi tinggi sebab pecutan dia lagi besar. Okay, padam Right, lepas ni kita buat soalan calculation balik. Right, try soalan ni pula. Boleh, saya akan recording dan nanti saya akan upload.
Saya akan upload kat YouTube, nanti saya akan share link dekat group. Okay, so dalam ni macam mana pun keluar formula information yang ada dulu. For example, you have F. F equals to 10. Then you have A. A equals to 2. So mass berapa? So mass dia adalah guna formula F equals to M A. 10 equals to M times A adalah 2. So M adalah 10 bahagi 2. So M adalah 5 kg. Okay, pandai. Kebanyakan korang dapat jawapan yang betul. Okay, so saya assume ini okay Saya padam sekejap. Okay, try this one. Dia soalan lebih kurang tapi dia upgrade sikit information. Yang ini korang kena ingat formula yang korang belajar kinematic equation yang ada 4 tu. Ini gabungkan dengan F sama MA, gabungkan dengan salah satu formula tu. Okay, try sekejap. Try dulu. Okay, saya tengok dulu semua orang buat. Okay, jangan terpengaruh dengan jawapan kawan-kawan lain Korang tak tahu dia orang betul. Saya tak kata salah, tapi yes. Teruskan. Okay, sementara tu mari kita buat. Macam mana pun keluarkan information dulu. So F sama dengan 10. Dia kata stationary, pegut. So maksudnya U dia adalah kosong. Lepas tu dia gerak sampailah 10 meter per second. Okay, maksudnya kita punya V adalah 10. Dalam masa 5 second. So T equals to 5. Okay, so sekarang ni dia bercampur-campur information dia. Question dia nak mass, M. Jadi kalau korang just tengok macam ni, kadang-kadang tak dapat. So apa yang korang boleh buat adalah kaitkan dengan benda yang kita dah pernah belajar. So dalam kes ni kita ada F. Kita nak cari M. So untuk dapatkan M, kita kena cari A dulu. Betul? Sebab formula F